طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. InsyaAllah pada malam ini atas permintaan dan juga pertanyaan beberapa sahabat yang kita kenal, inginkan kita untuk mengupas sedikit sebanyak berkenaan tentang e-buku ini yang baru-baru saja diterbitkan berkenaan tentang mabuk, ya. Analisis berkenaan tentang mabuk itu oleh seorang tabib dan juga filsuf Islam yang tidak asing lagi, yakni Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, ataupun terkenal dengan istilah Latinnya Rhazes, R-H-A-Z-E-S, Rhazes itu seorang ilmuwan yang hidup pada zaman keemasan Islam, ya, hidup pada zaman keemasan Islam, yang wafat pada tahun 311 Hijriah. 311 Hijriah. Dan petikan daripada buku beliau yang berjudul At-Tib Ar-Ruhani. Di dalam buku itu menerangkan tentang perihal kejiwaan, ya, perkara-perkara yang melibatkan jiwa, bagaimana cara untuk memperbaiki jiwa itu, dan juga beliau menerangkan perkara-perkara yang merosakkan jiwa itu. So, beliau mengkhususkan sebuah fasal, dan lebih tepatnya fasal ke-14 daripada buku beliau itu yang berjudul Tib Ruhani, untuk membincangkan tentang mabuk. Mabuk. Kan? Mabuk dan juga akibat buruk daripada, dan juga implikasi daripada mabuk itu. Dan di dalam e-buku tersebut kita bawakan sekali teks Arabnya. Mungkin ada daripada kalangan pembaca, contohnya, ya, pengkaji masyarakat, saya tahu itu ada yang membaca e-buku yang diterbitkan oleh BIM Press, khususnya apa yang saya kerjakan. Yang membacanya itu adalah pensyarah, pengkaji, academician, yang mungkin apa yang saya terjemahkan itu mereka boleh olah dan juga mereka boleh fahami dengan lebih mendalam, ya. Sebab ialah kita boleh melihat satu sisi. Sepintar macam mana pun kita ni, Allah SWT tidak akan berikan kesempurnaan pengetahuan itu kepada seseorang, melainkan orang-orang yang terpilih, yakni khususnya para anbiya dan juga para rasul, ya. Sementara kita ini orang-orang biasa, begitu juga termasuklah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi ini, cakupan dan juga kefahaman kita itu terhad. Maka kita saling melengkapkan. Jadi saya tahu itu ramai daripada yang membaca e-buku tersebut merupakan pengkaji juga. So atas sebab itu saya sertakan sekali teksnya di dalam bahasa Arab. Okey, so letak itu di tepi, ya. Mabuk dan implikasinya. Bila mana saya baca teks itu pada kali pertama, saya agak tergamam. Saya agak in awe. Saya agak terkejut bagaimana Muhammad bin Zakaria Ar-Razi di dalam bukunya itu tidak he didn't resort to dalil, ya, ataupun dia tidak merujuk menggunakan dalil Al-Quran sebagai, sebab di dalam tradisi Islam itu sendiri mabuk itu diharamkan. Tetapi mungkin antara sebab kenapa beliau tidak sertakan dalil itu, atau dalil pengharaman arak itu dalam bukunya ini, supaya bukunya ini boleh diterima dan juga boleh dihadam oleh kesemua orang. Itu analisis itu saya letakkan di dalam bahagian muqaddimah. Bagaimana buku beliau ini sesuai untuk dihadam oleh kalangan filsuf yang mungkin anti agama, tapi dia boleh faham itu tujuan agama melarang bermabuk-mabukan melalui analisis Ar-Razi ini. Nanti kita akan bahaskan apakah analisis telah dibuat dan juga apakah keburukan-keburukan mabuk yang telah disenaraikan oleh
Ar-Razi ini. Dan beliau juga boleh dengan cara penulisan begini boleh memahamkan golongan agamawan tentang hikmah pengharaman mabuk dan juga pengharaman penggunaan arak itulah ya di dalam agama, dengan menjelaskan secara tib ataupun secara perubatannya, apakah implikasi dan juga apakah kesan buruk daripada mabuk ini. So di dalam bab ke-14 itu kita telah terjemahkan semuanya, dan diharaplah terjemahan ini, ya sebab ini ada terjemahan teks bahasa Arab dan apatah lagi dibawakan syair sekali ya. So agak agak mencabar untuk kita menterjemahkannya dan menyesuaikannya dengan lenggok Melayu, dan seperti siapa saja yang mengkaji apa terjemahan yang kita telah lakukan akan tahulah metod kita, bahawa kita tidak mahu mengkhianati teks. Kalau boleh kita mahu ayat itu masih orang kata masih Arab, masih Arab dan juga masih mengekalkan bentuk dan juga zauq Arab itu. Sebab kalau kita boleh memilih untuk transcribe, kita boleh memilih untuk transcribe, tetapi itu sudah menjadi tulisan kita, ada intervention daripada penterjemah. Sementara penterjemah itu tugasnya bridging, dia menjadi jambatan antara penulis asal dan juga pembaca. Itu terpulanglah kepada metod masing-masing, tapi kalau saya ditanya, saya kalau boleh masih mau mengekalkan unsur beberapa elemen kearaban itu di dalam penterjemahan. Orang membaca mungkin dia kata ini bentuk atau bunyi ini Arab. Memang begitu yang dikehendaki kan, sebegitu yang dikehendaki yang sepatutnya, supaya kita tidak mengkhianati teks. So beliau pada saya bahagikan ya analisa saya ini kepada 3 bahagian. Pertama ialah tentang bagaimana mabuk itu memberi kesan kepada kesihatan fizikal manusia. Kemudian yang kedua, beliau menerangkan tentang bagaimana mabuk itu, satu dia kesan fizikal ya, kita punya nanti kita akan ceritakanlah itu ya, akan mengakibatkan stroke, akan mengakibatkan urat saraf kita meletup, dan yang kedua ialah mengakibatkan kita hilang kawalan kepada nafs ataupun jiwa kita, di mana dengan mabuk maka nafs syahwaniyah dan juga ghadabiyah itu menjadi lebih kuat daripada rasio nafs natiqah kita. Maka apabila nafs syahwaniyah dan juga ghadabiyah itu lebih kuat, maka nafs natiqah berada di belakang, dan perkara itulah yang mendorong seorang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar pertimbangan rasio. Dan yang ketiga, beliau menjelaskan, dan ini yang saya kira sangat penting juga untuk kita fahami daripada karyanya ini, beliau menerangkan tentang dependensi. Analisa beliau itu tentang dependensi, bagaimana satu kelezatan kalau terlalu diselalukan dan mengakibatkan ketagihan akan mengubah seseorang itu daripada menikmati kepada diazab kerana ketagihan itu. Nanti kita akan bahaskan. So ini 3 bahagian poin utama yang dikeutarakan oleh Ar-Razi, implikasi daripada mabuk itu. So katanya di sini, kategori mabuk dan seringkali, bukan setakat mabuk sekali dua ya, tapi seringkali dalam keadaan itu merupakan salah satu daripada sifat yang buruk yang akan mengakibatkan seorang itu terjebak dalam kebinasaan, kesusahan dan penyakit yang banyak. Hal ini kerana orang yang mabuk dan berlebihan pada ketika itu nyaris saja ditimpa penyakit saktah, ini stroke. Saktah ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, saktah ini terhenti, tetapi terhenti dalam konteks penyakit, merujuk kepada penyakit stroke itu, di mana dia akan jadi orang stroke kan, namanya pun stroke, dia akan kejang dan dia akan
dia akan stop lah ya, sebab aliran darah itu tidak berjalan. Maka penyakit stroke itu dinamakan sebagai sakta, terhentinya aliran darah itu. Kemudian katanya begitu juga dalam keadaan mabuk, perutnya, ini perut orang yang mabuk itulah ya, akan menjadi penuh, yang akan mengakibatkan kematian mengejut. Ini betul juga nih. Ya. Apatah lagi dalam keadaan itu juga segala urat yang ada di dalam otak yang pemabuk itu akan meletup dan akan mengakibatkan seorang itu jatuh ke dalam lubang dan perigi kerana hilang kawalan. Ini dia istilahkan segala urat yang ada di dalam otak manusia yang mabuk itu akan meletup. Kan? Ada kajian, dan saya ada letak ini dalam mukadimah, ada kajian yang terkini yang telah mengisbatkan dan juga verify bahawa apabila seorang itu selalu dalam keadaan mabuk, ya, otak dia akan menjadi kecut dan dia akan start untuk rewire semula. Otaknya akan rewire semula itu. Dia akan menjadi lebih maafkan saya, ini lebih bodoh lah ya. Dia akan menjadi lebih bodoh kerana gangguan daripada minuman yang memabukkan itu, intoksikan itu. So mungkin itu boleh kaitkan dengan analisis Ar-Razi ini. Analisis Ar-Razi ini dikata urat yang berada dalam otak itu meletup. Menurut pemerhatiannya, itulah yang membawa seorang itu terjatuh dan hilang kawalan, sebab urat di dalam otak itu sudah meletup. So kemudian itu ketika mabuk, and then selepas mabuk itu ada istilah yang kita namakan sebagai proses hangover, ataupun dia sudah mabuk, dia akan sakit-sakit, dia jaga semula, and then dia akan sakit-sakit kepala, ya, pening-pening. Katanya sesudah daripada mabuk itu, mabuk itu juga akan mengakibatkan pencernaan perut yang memedihkan. Inilah bahagian daripada yang saya sebutkan tadi, hangover itu. Ya, so itu orang yang mabuk bila mana besok paginya, bila orang mabuk pada malam hari, besok paginya untuk sakit perut, pening kepala, maka untuk ta'dil ataupun menyeimbangkan semula mizaj di dalam badan itu, mereka akan minum sup sebagai contoh, ataupun makan bubur, benda-benda yang untuk orang sakit, kan, untuk orang sakit. Kemudian akan mengakibatkan hematoma. Ini hematoma ni kalau kita tengok ya, dia akan mengakibatkan benjolan setempat di luar daripada kawasan urat. Itu hematoma. Contohnya di kulit, naik, timbul macam bump ataupun bengkak gitu, akibat daripada mabuk ini. Begitu juga beliau menyenaraikan sini penyakit safrawiyah dalam organ dalaman. Safrawiyah ini kalau kita rujuk kepada sistem perubatan pada zaman dahulu, ialah salah satu daripada humor ataupun salah satu daripada secair di dalam badan yang merujuk kepada warna kuning itu, dan itu tidak seimbang di dalam badan seseorang apabila dia sudah mabuk, dan akan mengakibatkan penyakit lah bila mana tidak seimbang cecair dan juga mizaj di dalam badan ini, maka seseorang itu menjadi sakit. Itu buruknya mabuk ini. Kemudian dikatakan ia juga mengakibatkan seorang itu ketar-ketar dan badannya boleh menjadi lumpuh. Dan ini berlaku. Dan ini menurut saya kira ini adalah analisis beliau. Sebab beliau merupakan seorang tabib dan juga beliau praktis ilmu ketabiban itu dengan merawat orang dan juga melihat kondisi pesakit dia. Dia nampak orang itu terketar-ketar, dia nampak sistem badan seorang itu lemah, kan? Sistem sarafnya lemah, so dia menjadi lumpuh gara-gara terlalu ketagih dalam mabuk ini. Okey. Kemudian seterusnya itu penyakit fizikal. Kemudian sekarang beliau berpindah kepada menceritakan tentang penyakit rohani ataupun penyakit kejiwaan yang diakibatkan daripada mabuk ini. Kata beliau, kesemua ini merupakan akibat mabuk ditambah lagi dengan hilang akal.
orang mabuk ni memang hilang akal lah. Macam dikatakan, dia nafsu natiqah dia itu sudah di luar kawalan. Di luar kawalan. Kerana apa? Kerana nafs ghadabiyah dan juga nafs syahwaniyah dia overtake dan overrule nafs natiqah. Jadi itulah apa yang kita namakan sebagai hilang akal, ya, hilang akal. Dia hanya ikut apa yang didorong oleh hawa nafsunya itu, mabuk ini. Begitu juga dia katakan antara buruknya mabuk ini ialah terbukanya segala yang patut disembunyikan dan juga tersikapnya segala rahsia. Segala macam rahsia dia terbongkar, ya, gara-gara mabuk ini. Dan begitu je kata beliau, terhalang kerana mabuk itu daripada melaksanakan tuntunan agama dan duniawi, contohnya seperti kerja dan seumpamanya, gara-gara ketagih mabuk ini. Ketagih mabuk dan juga mabuklah secara umumnya, ya. Seterusnya, hinggakan dia, yakni si pemabuk itu tidak mendapatkan sebarang cita-citanya kerananya, ini kerana mabuk itu, dan juga tidak mendapatkan sebarang keuntungan pula kerananya. Ya, bahkan dia sentiasa leka dan sibuk dengannya, ini dengan mabuk itu. Sesuai dengan makna ini, seorang penyair mendedangkan, mata tanil khairat atau tastati'uha walau kanatil khairatu minka ala fatarin idza bitta sukranan wa asbahta thiqalan khumaran wa awadta syurba ma'adzuhri. Syair ini menceritakan tentang bilalah, ya, agaknya bilalah engkau akan memperoleh kebaikan, atau bilakah engkau mampu melakukannya, sekiranya kebaikan daripadamu itu amatlah sedikit sekali kerana engkau tidur dalam keadaan mabuk. Idza bitta sukranan, kau tidur dalam keadaan mabuk, lalu wa asbahta thiqalan, lalu bangun pagi dalam keadaan berat badan, dan pening-pening. Ini saya terjemahkan sebagai hangover ini, ya, pening-pening. Wa khumaran, pening-pening kerana minum arak. Lalu engkau sambung minum pada waktu tengah harinya. Wa awadta syurba, engkau sambung minum pada tengah harinya pula. So, bila masanya orang yang ketagih untuk bermabuk-mabukan ini, bila masanya untuk mengatur kehidupannya? Bila masa dia untuk mengatur kehidupan dia, bila masa dia untuk solat, bila masa dia boleh luangkan masa dia untuk keluarganya kalau dia keluarga, bila masa dia boleh fokus untuk kerja sebagai contoh. Maka mabuk ini menurut pertimbangan akal yang logik tidak baiklah, kan? Bukan semata-mata dengan larangan daripada agama itu, tetapi kalau kita gunakan pertimbangan akal yang logik, kita akan sampai juga kepada natijah bahawa mabuk itu tidak ada faedahnya. Mabuk itu tidak ada faedahnya. Ataupun kalaupun ada faedah, tetapi amatlah sedikit berbanding daripada segala macam mudarat yang disebutkan tadi. Ya, tadi dia kata penyakit fizikal. Penyakit fizikal, mudarat fizikal itu sudah ada. Kemudian yang kedua ialah mudarat rohani. Mudarat arak itu kepada jiwa. Katanya, ini secara umumnya minum keras itu ialah sebesar-besar penyalah hawa nafsu. Penyalah hawa nafsu minum ini. Dan juga sebesar-besar perkara yang merosakkan akal. Bukan setakat maknawinya merosakkan akal itu, tetapi juga secara hakikinya, di mana dan juga secara fizikalnya arak itu boleh rewire otak kita. Dikatakan sendiri tadi bahawa minum arak ini dan juga ketagih dan bermabuk-mabukan ini akan mengakibatkan urat di dalam otak seseorang itu boleh meletup. So dia kata tambahan daripada itu sudah penyakit fizikal itu, kan. Jadi minuman keras ini sebesar penyalah hawa nafsu dan sebesar perkara yang merosakkan akal. Kenapa? Kerana kata beliau, hal ini kerana ini mabuk itu akan menguatkan dua nafs, ini dua fakulti kejiwaan. Yang aku maksudkan dengannya ialah jiwa syahwaniyah, ini syahwat, dan juga jiwa ghadabiyah, ini ego. Dan juga mengeksploitasi potensinya, ini dia akan exploit kekuatan ghadabiyah dan juga kekuatan syahwaniyah. Syahwat itu ialah memahukan sesuatu,
ghadabi itu menjadikan seorang berani. Jadi berani untuk memahukan sesuatu yang lazat, yang enak, yang sedap untuk dilakukan tanpa dengan membelakangkan pertimbangan nafs natiqah, dengan membelakangkan pertimbangan akal yang rasio yang sehat. Hingga kan kata beliau, hingga kan kedua-dua nafsu itu mendorongnya untuk segera melakukan apa yang disukai oleh kedua-duanya dengan lekas dan juga secara langsung. Ia ini minum akan melemahkan nafs natiqah, akan melemahkan rasio itu dan juga melembabkan potensinya, hingga kan seseorang yang mabuk itu tidak lagi mampu untuk berfikir panjang dan juga tenang. Kemahuan hatinya menjadi laju dan dia pun melakukan segala perbuatan sebelum memahaminya. Ini kita nampak orang mabuk ini kalau mau bergaduh, dia akan bergaduh saja dahulu. Dia tidak akan timbang itu kawan, itu adiknya yang perlu untuk dia jaga, adik-beradiknya dia perlu untuk dia jaga, perlu untuk dia sayang, dan juga akan mengakibatkan kerugiannya kalau dia bunuh, kan. Tapi itu sebab dia sudah dikuasai oleh nafs natiqah dan juga nafs ghadabiyah itu, nafs syahwaniyah dan juga ghadabiyah, maka hal itulah yang mengakibatkan dia kemahuan hatinya itu menjadi laju dan dia pun melakukan segala perbuatan sebelum dia berjaya untuk memahaminya, lalu dia pun tidak mampu lagi, dia mudah patuh kepada jiwa syahwaniyah sehingga dia tidak mampu untuk menolaknya. Ini tidak mampu untuk menolak dorongan syahwat itu maupun menafikannya. Situasi inilah yang menandakan seseorang itu berpisah daripada rasionya, berpisah dari nafs natiqah, sebab menurut yang menjadikan kita ini manusia adalah akal kita, ataupun yang dinamakan oleh filsuf golongan filsuf Islam sebagai nutq yang ada pada diri kita, rasio yang ada dalam diri kita itu yang menjadikan kita manusia. Tanpa pertimbangan rasio ini kita akan sama seperti binatang yang lain, kerana binatang juga memiliki kita berkongsi dengan binatang pada kebinatangan itu, bahimiah, rasa ingin menunaikan segala macam hawa nafsu itu dan juga naluri yang tidak boleh yang di luar daripada pertimbangan akal yang sehat. Jadi sebenarnya kalau tidak ada akal, kita ini samalah seperti binatang. Tapi dari kerana kita ini memiliki kita ini memiliki akal, dari kerana kita ini memiliki akal, maka Allah SWT memuliakan kita. Dan sementara kalaulah kita tidak ini memiliki akal, tidak memiliki rasio, tidak memiliki pertimbangan yang wajar, maka kita akan, macam mana dinyatakan di sini, kita akan termasuk di dalam bahimiah ataupun kebinatangan itu. Jadi dua sebab ini dinyatakannya. Atas sebab itu wajarlah bagi seorang yang berakal untuk tidak dijebakkan dalam situasi ini kerana kemabukan itu. Wajarlah dia berwaspada daripadanya. Ini kemabukan itu seperti mana waspadanya seorang yang takut kehilangan satu benda yang paling mulia dimilikinya. Jadi di sini ada dua analisa yang sudah dinyatakan oleh Ar-Razi. Pertama ialah bahayanya mudarat fizikal ataupun penyakit fizikal yang dibawa oleh bermabuk-mabuk itu. Sebab tidak semua badan, kalau kita fikir lagi, tidak semua badan boleh menerima arak ini ataupun minuman keras ini ataupun intoksikan ini dengan kadar yang sama. Boleh jadi seorang ini dia tidak, badan dia itu kebal dengan minuman keras. Badan dia masih mampu, berdiri tegak lagi dengan meskipun sudah membalun dan juga membantai beberapa minuman keras itu. Tetapi ada setengah orang tidak boleh. Dengan bau saja dia sudah menjadi mabuk dan dia akan dikuasai oleh nafs syahwaniyah dan juga ghadabiyah itu. Jadi begitu. Eloknya ditinggalkanlah bermabuk-mabukan ini secara mutlaknya, secara totalnya. Ini yang saya pujilah cara Ar-Razi, bagaimana beliau
membawa kita berfikir dengan lebih mendalam, ya, berkenaan tentang buruknya mabuk ini. Ya, insyaAllah mungkin nanti lepas ini kita akan buatlah sedikit poster, sedikit infografik berkenaan tentang mabuk dan juga keburukan daripada mabuk itu. Menurut Ar-Razi, bagaimana mabuk itu mengakibatkan penyakit fizikal dan juga mengakibatkan bukan penyakit mental, ya, tetapi kerosakan pada jiwa dan juga akal dan juga pertimbangan kita. Dan seterusnya berpindah, kalau di dalam buku ini muka surat ke-11, kata beliau, ini berpindah kepada bahagian yang ketiga tentang ketagihan. Ketagihan dan juga asal muasal ketagihan. Macam mana orang boleh ketagih untuk mabuk? So kata beliau, sekiranya seorang berkata tentang tujuan untuk minum keras itu menghapuskan kekusutan fikiran dan kegelisahan dan menghapuskan pengaruh kedua-duanya ke atas dirinya. Dan motifnya untuk perbuatan minum itu bukannya untuk berlazat-lazatan dan menuruti kemahuannya untuk bersenang-senangan. Akan tetapi dengan demikian itu dia menghapuskan segala kemuliaan pada dirinya, berlazat menikmati dunia itu dan membelajarkan harta untuknya yang pasti akan mengakibatkan situasi yang buruk dan juga mizaj. Inilah kondisi badan saya terjemahkan di sini yang lebih detail sebenarnya ialah kandungan cecair di dalam badan itu. Ya, kalau tidak seimbang, dia akan menjadi rosak lah dan akan membawa penyakit. Okey. Jadi ada setengah orang memberi alasan ini. Kerana saya mabuk ini, kerana saya gunakan mabuk ini supaya saya boleh release tension. Saya mabuk ini sebab saya sedih, maka saya mabuk supaya dengan harapan kesedihan saya itu hilang. Katanya itu tidak berbaloi apabila seorang itu dia membelanjakan hartanya untuk menunaikan hawa nafsunya, and then in the end akan merosakkan dirinya. Kemudian dan dikatakan, tegaskan oleh beliau sendiri, dia kata sini, hendaklah dia mengingati semula di dalam situasi sebegini ini dia mau gunakan minum arak ini untuk release tension dan juga menghapus kesedihan dia supaya tidak sedih lagi dan seumpamanya itu di dalam situ. Dan misalnya seperti mana apa yang kita telah jelaskan di dalam bab qam'il hawa ini di dalam buku yang sama. Ini bab menekan hawa nafsu ataupun menekanlah sebenarnya. Qam' di sini memanglah menghapuskan, tetapi bila mana kita tengok konteksnya, qam'ul hawa bukanlah menghapuskan hawa nafsu itu, sebab hawa nafsu ini tidak boleh dihapuskan. Kalau dihapuskan, contohnya hawa nafsu makan, hawa nafsu untuk berhubungan antara lelaki dan perempuan, nanti kehidupan kita akan menjadi tidak stabil dan juga tidak seimbang. Maka terjemahan yang lebih elok dan juga lebih patut ialah menekan qam'ul hawa, ialah menekan hawa nafsu itu supaya tidak berlebihan. Dan juga kata beliau, dan memikirkan ayat dan juga kaedah dalam dan usul itu yang telah dibahaskan dalam bab tersebut agar tidak perlu lagi diulang di sini. Tapi saya tidak bawa lah, ya. Saya tidak bawa lah sebab panjang pembahasannya qam'ul hawa itu. Tapi dia ada letak satu kaedah yang sangat-sangat berkaitan dengan mabuk dan juga ketagihan ini. Khususnya kata beliau, khususnya apa yang telah kita katakan kaedahnya. Ketagih dan berterusan dalam menikmati kelazatan terhadap sesuatu akan menghapuskan nikmat kelazatan itu dan akan menjadikan sesuatu perbuatan yang diketagihkan itu seperti satu perkara yang lazim untuk kelangsungan hidup. Dia sudah jadi dan kata beliau, konsep ini lebih ketara wujudnya dalam kelazatan mabuk berbanding kelazatan lainnya. Sebab mabuk ini dia satu nikmat atau satu kelazatan, tetapi kelazatan yang dilarang di dalam agama. Sebab apa? Sebab yang telah yang satu larang Allah, dan hikmahnya yang kita boleh fahami ialah dia merosakkan diri manusia dan juga mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya ini mabuk ini. Begitu, dan dia katakan di sini, kalau kita ketagih kepada benda-benda yang lazat ini,
akan menghapuskan nikmat kelezatan itu. Ini betul. Contohnya, mungkin mabuk kita tidak clear. Alhamdulillah, insya-Allah yang sahabat-sahabat yang melihat rakaman ini, dia tidak mabuk lah, kan? Tidak pernah minum arak, tidak pernah mabukkan. Tapi contoh kita ambillah sebagai contoh, ketagih nasi lemak ataupun ketagih teh tarik. Tengah-tengah malam fikir teh tarik, tengah-tengah malam nasi lemak. Contoh kita andaikan seorang itu dia ketagih teh tarik. Jadi sekali dia minum dia rasa, oh sedap teh tarik ni. Hari kedua dia minum, nak lagi. Hari ketiga dia order lagi teh tarik di kedai yang sama. Katanya sedap. Sampailah 2 minggu, 3 minggu, setiap hari dia untuk sarapan dia akan order teh tarik. Jadi dalam keadaan itu, ketagih dan berterusan menikmati kelazatan ini akan menghapuskan nikmat kelazatan itu. Di mana kelazatan teh tarik itu sudah dirasakan bukan lagi kelazatan tapi menjadi perkara yang mesti untuk ada pada diri seorang itu untuk dia boleh melangsungkan harinya ataupun memulakan harinya dengan cara yang baik. Ataupun ketagihan kopi lah. Ketagihan kopi contohnya. Ketagihan apa lagi, segala macam ketagihan lah, makanan yang lain, ya. Dan apatah lagi arak ini. Arak ini kata beliau ketagihan pada arak ini lebih ketara wujudnya berbanding daripada kelazatan yang lain. Lesh, kenapa? Hal ini kerana orang yang ketagih, kata beliau, orang yang ketagih mabuk berpindah ke dalam satu keadaan di mana dia tidak mampu hidup tanpa mabuk. Dan keadaannya ketika tersedar daripadanya, yakni sober, dalam keadaan tidak mabuk lagi, seperti mana keadaan seorang yang lazim melakukan dan memahukan perkara yang menjadi kemestiannya. Ini dia perlu untuk mabuk lagi. Dan ini musyahad, dan ini kita tengok sendiri. Kalau orang yang mabuk itu, ya, dia tidak boleh tunggu. Dia tidak boleh tunggu, sebagai contoh, sejam atau 2 jam. Kalau dia ada duit di dalam poketnya, dia terpaksa pergi pergi ke kedai untuk membeli minuman keras itu. Untuk meredakan giannya. Sebab dia sudah ketagih. Dia bukan lagi minum untuk enjoy dan juga huha dan seumpamanya. Tapi dia sudah menjadi ketagih untuk mabuk. Dan kalau kita tanya orang-orang yang start ketagih untuk mabuk ni, dia sendiri pun tidak sedar bagaimana dia boleh bermula untuk ketagih itu. Tapi kerana dia pattern yang sama, dia selalu minum dan akhirnya benda itu rewire semula otaknya, mengakibatkan dia tidak boleh, katanya, orang yang ketagih mabuk ni berpindah dalam satu keadaan. Ini kata-kata Ar-Razi, ada analisisnya ini. Menarik. Kerana orang yang ketagih mabuk berpindah dalam satu keadaan dia tidak mampu lagi hidup tanpa mabuk. Ini dia kena, kalau boleh 24 jam kena high dengan mabuknya itu. Kemudian kata beliau, tambahan lagi mudarat daripada mabuk ini pasti akan bersama. Ini dia akan sekali mabuk plus gelojoh. Kena minum banyak lagi. Dan apa istilahnya? Ada satu istilah tu yang digunakan oleh berkenaan tentang mabuk ini. Tolerance, kadar toleransi seseorang itu kepada kadar kemabukan. Ada setengah orang mungkin dia hidu lah, kan? Dia hidu alkohol terus dia boleh mabuk. Ada setengah orang dia minum 1 botol minuman keras baru dia mabuk. Ada setengah orang dia minum 5, 6 dan benda itu akan bertambah kalau dia ketagih untuk mabuk itu. Toleransi itu berkaitan dengan syarah ini, dengan akan berseganding lah. Na'udzubillah, dia mabuk itu dan juga kadar toleransi itu akan berseganding dengan mudarat syarah ataupun mudarat gelojoh terlalu mengikut hawa nafsu ini. Bahkan lebih daripada itu. Atas sebab itu, kata Ar-Razi, wajarlah seorang itu menjauhinya ini bermabuk-mabukan ini. Jadi kalau kita tengok analisisnya ada 3. Pertama, mabuk ini eloklah dijauhi. Kenapa?
sebab dia akan mengakibatkan penyakit fizikal, membawa kepada saktah atau stroke, membawa kepada rewiring otak, membawa kepada segala macam penyakit yang dinyatakan pada awalnya. Kedua, dia akan mengakibatkan pertimbangan dan juga akal kita tidak stabil, di mana nafs ataupun jiwa, fakulti jiwa syahwaniyah dan juga ghadabiyah kita akan menguasai kita kalau kita mabuk, dan akan melemahkan nafs natiqah kita, rasio kita, dan demikian itu akan membawa kita melakukan perkara-perkara yang di luar daripada pertimbangan akal yang sehat. Yang ketiga, ini ketagihan ini. Ketagihan katanya ketagihan ini pada mabuk itu lebih ketara berbanding daripada ketagihan pada kelazatan yang selain daripada mabuk. Jadi dan juga ketagihan ini, dependensi ini akan ketagihan ini ditambah lagi dengan kegelojohan, kegelojohan, dan juga dengan tolerance, kadar tolerance seseorang itu kepada intoksikan dan juga ke benda-benda yang memabukkan ini. Walaupun yang dinyatakan di sini dia mengambil kaedah umum syukur ataupun kemabukan, dan benda-benda yang memabukkan pada zaman by time itu dia akan dia akan berubah. Dia tidak hanya terhad kepada minuman. Kalau pada zaman sekarang ini orang boleh mabuk dengan minum ubat batuk sebagai contoh. Orang boleh mabuk dengan dadah. Orang boleh mabuk dengan isap gam sebagai contoh. Jadi itu terpakai kaedah-kaedah ini, semuanya terpakai pada benda-benda intoksikan ini, perkara-perkara yang memabukkan ini. Ia tidak hanya terhad kepada arak. Jadi dia kata di sini itulah menarik kan. Macam mana dia boleh analisis itu. Ketagihan itu katanya, saya ulang semula, ketagihan dan berterusan dalam keadaan menikmati kelazatan sesuatu itu akan menghapuskan nikmat kelazatan itu. Kalau kita terlalulah melayan, contohnya Coca-Cola, terlalu melayan teh tarik, setiap jam kena ada teh tarik, dia sudah menjadi tidak sedap. Dia akan menjadi menghapuskan, dia akan terhapuslah nikmat kelazatan itu. Dia kena kita, contohnya hari ini minum, lusa baru minum lagi, ataupun bukan minum arak minum teh tarik itu. Begitu juga kita jarak-jarakkan, barulah kelazatan itu kekal dirasakan. Kalau tidak, dia akan menjadi ketagih sebagai contoh. Dan ketagih ini kalau digandingkan dengan syarah, dengan kegelojohan pada diri seorang, dia akan menambah lagi toleransi seorang kepada intoksikan itu. Contoh, pada asalnya dia mabuk dengan 1 tin minuman keras, besok lusa kerana dia ketagih, dia kena 3 tin, dia kena 5 tin, 10 tin, dan seterusnya. Itulah, atas sebab itu kata beliau, kita kenalah, wajarlah seorang itu menjauhinya bermabuk-mabukan ini. Jadi dengan cara ini barulah orang-orang, contohnya orang-orang yang tidak ada setengah orang ini, yang ini pada zamannya di zaman Abbasiyah itu, kita kena faham pada zaman mereka liberal, atau orang yang kita panggil liberal pada zaman sekarang ini pun memang sudah banyak dalam kalangan filsuf sendiri, pemikir-pemikir sendiri. Mereka sukar untuk menerima hujahan. Kalau kita bawakan dalil innamal khamru wal maisir wal ansabul azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuh, susah untuk mereka fahami dan juga tolak dan tidak susah untuk mereka meninggalkan mabuk-mabuk ini. Kalau kita bawakan dalil saja, mereka kena faham kenapa mereka kena tinggalkan mabuk ini. Maka cara Ar-Razi ini saya kira memadai untuk pada zaman itu, untuk bahkan pada kita sendiri pada zaman sekarang ini pun boleh faham kan cara beliau berfikir dan juga cara beliau menjelaskan bagaimana buruknya mabuk ini mengakibatkan dependensi, toleransi dan seumpamanya yang merosakkan kehidupan seseorang itu. Bila mana dia sudah ketagih, dia sudah tidak ada masa untuk mengatur kehidupannya,
maka dia akan tertenggelam dalam mabuk itu. Dia ketagih dengan mabuknya. Kemudian di bahagian penghujung artikel ini saya kira sangat-sangat menarik. Walaupun semua artikel ini menarik ya, bahagian makalah ini semuanya, satu bab ini menarik semuanya. Tapi bahagian yang hujung ini, perenggan yang terakhir inilah yang saya kira antara yang patut untuk di-highlight juga. Kata beliau, boleh jadi seseorang, seorang pemabuk itu amat memerlukan minum untuk menghapuskan kegelisahan, atau pada situasi yang memerlukannya untuk memiliki sikap peramah yang lebih, atau keberanian dan juga tidak gentar kepada sesuatu yang menakutkannya. So oleh itu, dalam keadaan mabuk hendaklah dia berwaspada dan tidak mendekati apapun situasi yang memerlukan tumpuan fikiran, penjelasan dan kepastian. Yang ini contohnya, janganlah drive time mabuk. Janganlah menulis surat janji dan berangkat jual beli dalam keadaan mabuk. Itu. So apa? Sebab hendaklah dia berwaspada, tapi orang mabuk ni dia sudah tidak boleh berwaspada. Kan? Orang mabuk dia tidak akan boleh lagi berwaspada. Jadi sebab nafs natiqah ataupun dia punya rasio itu sudah di bawah kawalan syahwaniyah dan juga ghadabiyahnya. So itu perkara yang yang sudah diteka lah, boleh kita teka. Orang sudah mabuk dia tidak boleh berfikir. So eloknya kalau kamu contoh kerja atau driving kan, apatah lagi dalam keadaan itu yang memerlukan kepada tumpuan fikiran, kadang tidak bolehlah bermabuk-mabukan. Akibatnya kalaulah mabuk time drive, DUI, driving under influence, nyawa orang boleh tergadah. So yang menarik perhatian saya sebenarnya ialah macam mana beliau boleh detect, boleh tahu bahawa mabuk ini digunakan pada zamannya itu. Mabuk ini digunakan untuk untuk enhance, untuk menambah lagi keberanian dan menjadikan seorang itu tidak gentar untuk buat apa dia mau. Mabuk ini. Dan hal ini, dan saya ada sentuh sedikit di bahagian mukadimah. Bagaimana cara berfikir yang sama juga digunakan oleh Nazi. Dia tentera Jerman itu, tentera Hitler itulah Nazi itu. Mereka telah mencipta dadah methamphetamine untuk diberi makan kepada tentera-tenteranya sebelum mereka turun ke medan perang. Apa faedahnya bagi dadah kepada tentera ini? Supaya tujuannya sama, supaya diorang ini menjadi berani dan juga tidak takut. Cumanya yang dan side buruknya ialah ketagihan itu, dependensi terhadap metamfetamin. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, orang yang ketagih meth ataupun inilah ya, ais ini, diorang misuse dan salah guna lah ya. Even pada zaman Nazi itu pun juga sebenarnya misuse, benda itu merosakkan diri seseorang itu, menjadikannya ketagih dengan dadah ini. Tapi you see, pattern sama tidak? Dadah intoksikan, arak ataupun benda-benda memabukkan ini juga intoksikan. Arak pada zaman Ar-Razi digunakan untuk boost, untuk enhance keberanian dan juga menghapuskan rasa takut, gentar itu. Pada zaman Nazi juga dadah meth itu dibuat untuk keberanian itu, dan juga untuk menjadikan tenteranya tidak takut. Tenteranya tidak takut. Jadi pattern berfikir yang sama ini saya kira sangat menarik untuk kita kaji. Ini saya baru perasan lah, kerana adakah, itu soalan saya, adakah dadah pada zaman dahulu, dadah pada zaman Razi ataupun selepasnya ataupun sebelumnya? Selepasnya kita boleh tahulah Nazi
Bahkan sebelum daripada Nazi itu dalam tradisi dalam tamadun Islam sendiri, ya, kita ada satu kita pula, ya, kelompok ini tidaklah baik, ya, tidak memiliki reputasi yang baik. Ini kelompok yang dinamakan sebagai Hasyashin. So kelompok Hasyashin ini juga menggunakan intoksikan, menggunakan ganja dan benda-benda yang memabukkan, yang disedot ataupun yang dihisap oleh mereka, yang menjadikan mereka mabuk dan juga berani melakukan pembunuhan atas tujuan firqah mereka lah, Syiah Nizariyah dan seumpamanya itu. Tapi menggunakan apa nih? Menggunakan hashish sehingga mendapat gelaran Hasyashin itu, ataupun dalam bahasa Inggrisnya digelar sebagai assassin. Itu tradisi di dalam tamadun Islam itu, ya. Tradisi di dalam tamadun Islam menggunakan intoksikan supaya dorang jadi berani dan juga berani untuk membunuh orang-orang besar. Okey. Sebelum daripada Ar-Razi ini, ada tidak dalil ataupun ada tidak sumber yang menyatakan mabuk digunakan sebagai cara untuk menghapuskan ketakutan? Kalau ada, maka sebab itulah saya menyatakan itu sebagai cara untuk kita membuka fikiran kita, kan, untuk mengkaji lebih mendalam tentang isu ini, tentang bagaimana orang-orang dalam tamadun Islam. Of course memang mabuk itu tidak baik. Tetapi di dalam situasi perang, di dalam situasi dalam tradisi yang tertentu seperti Syiah Nizariyah dan juga Hasyashin itu, intoksikan, benda-benda yang memabukkan ini digunakan untuk tujuan ini, kan. So katanya dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat, segala macam dalil lah itu. Kalau kita tanya para fuqaha, mereka boleh keluarkan segala macam dalil untuk menyokong dan juga untuk membela penggunaan benda-benda yang memabukkan ini sekiranya dalam keadaan perang, sebagai contoh. Tapi paling tidak kita kena kajilah apakah bentuk intoksikan yang digunakan, adakah dengan minuman ataupun adakah dengan cara-cara yang lain, ya. Sebab pada zaman kita, untuk mabuk itu tidak hanya terhad kepada arak, minuman. Kita boleh mabuk dengan dadah, ya. Kita boleh mabuk dengan ganja, boleh mabuk dengan dengan gam, sebagai contoh, ya. Mabuk dengan apa lagi, even na'udzubillah, mabuk dengan asap exhaust. Ini saya pelik lah, ya. Mabuk dengan asap exhaust, mabuk dengan tai lembu, ketagih, ya. Dia sebab katanya gas daripada yang fresh itu, tai lembu yang fresh, bukan tai lembu yang sudah kering, tai lembu yang sudah fresh yang disedutnya, dan benda itu menyebabkan dia rasa high. Jadi recap semula, saya suka ni recap, ya. So buku ini menceritakan tentang mabuk dan juga implikasi buruk daripada mabuk itu. Beliau membuat analisa dan berkenaan tentang mabuk ini pada zamannya dan mencerminkan zamannya ini pada kurun ke-4 Hijriah, sebab beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. Berarti beliau hidup pada pertengahan kurun kedua dan pertengahan kurun ketiga dan awal kurun ke-4 Hijriah, begitu kita andaikan. Dan beliau pada awalnya menyatakan bahawa antara benda buruk dan juga akibat buruk daripada mabuk ini ialah kesan buruk, implikasi fizikal di mana seorang itu boleh jadi jatuh stroke, otaknya akan riwayat, otaknya akan akan kecut dan seumpama itu. Dinyatakan di sini perutnya penuh, akan mengakibatkan kematian mengejut. Begitu juga urat otaknya meletup, ya, hematoma, sakit perut, dan badan boleh menjadi lumpuh kerana sistem saraf yang tidak kuat. Itu antara implikasi fizikal yang teruk bagi mabuk ini. Kemudian implikasi kepada minda dan juga cara berfikir, dan juga yang menurut teori beliau, menurut teori kejiwaan pada zaman beliau ini, rasio yang menjadi rasio yang logik pada diri manusia ini
akal manusia lah yang kita namakan sebagai akal manusia akan dikuasai dan juga dikaburkan oleh nafsu syahwat manusia itu yang dinamakannya sebagai nafsu qadabiyah dan juga nafsu syahwaniyah. Dan dalam keadaan itu dia sudah berubah menjadi binatang. Kerana apa? Kerana rasionya menjadi lemah, bahkan boleh menjadi dia melakukan satu perbuatan itu tanpa pertimbangan rasio, which is bad. Sebab yang membezakan antara kita dan juga binatang ialah rasio itu, akal kita itu. Kalau tidak, kalau kita nak kata kita ini beranak, maka kucing juga beranak, kan? Tetapi yang menjadikan kita ini lebih mulia daripada binatang itu adalah kita mampu untuk mengawal mereka dan melalui akal yang kita yang dikurniakan ke atas kita, begitu. Jadi itu implikasi yang kedua daripada mabuk ini, akan merosakkan pertimbangan akal kita yang waras. Yang ketiga ialah ketagihan. Ketagihan katanya sebab ketagihan ini akan mengubah kita pada awalnya. Sebagai contoh, seorang A ini dia menikmati bermabuk-mabukan itu. Tetapi bila dia sudah jadi dependent, dia jadi ketagih kepada mabuk itu, dia berubah. Dia bukan sudah menjadi satu kelazatan, tapi menjadi satu kemestian untuk dilakukannya setiap hari. Dan demikian itu akan menjadikannya sibuk dengan mabuk ini. Dia tidak boleh lagi mengatur kehidupannya, buat ibadat. Tidak boleh lagi mencari rezeki kalau dia sudah ketagih sampai ke tahap gitu. And then daripada situlah analisis ini, kata beliau, 3 analisis ini beliau menyimpulkan maka wajarlah untuk kita menjauhi mabuk ini, sebab dia mudaratnya sangat besar. Dan saya ulang semula, faedah daripada menjelaskan keburukan mabuk ini secara mungkin kita kata saintifik pada zamannya, ini agar boleh diterima oleh golongan filsuf yang mungkin they are not very fond, mereka golongan filsuf yang kurang mesra dengan ajaran agama, ya. Begitu juga dia berfungsi memahamkan kepada golongan agamawan tentang hikmah pengharaman. Hikmah kenapa benda-benda yang memabukkan ini, al-khamru, dan juga qiyas kepada al-khamru, kullu syai' yughattir ra's atau yukhammir ra's atau yughattir ra's yughattil aql. Segala benda yang menutup akal itu dinamakan sebagai khamar, dan juga termasuklah dadah dan segala pentafsirannya yang sesuai pada zaman ini. Jadi orang fuqaha sebagai contoh, ataupun orang agamawan lah secara umumnya, boleh faham hikmah kenapa Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Diorang boleh faham itu. Kenapa? Melalui analisis yang agak tuntas, ya, menurut Ar-Razi ini. Dalam satu bab yang kecil, kalau saya nukilkan sendiri bab itu di dalam dalam bentuk dua bahasa lah, ya, dalam dua bahasa. So misalnya orang yang boleh baca dalam bahasa Arab, dia boleh refer kepada buku tersebut pada yang teks asalnya dalam bahasa Arab, dan akan dia dapati bagaimana walaupun bab ini kecil tetapi memadai saya kira untuk menjelaskan buruknya mabuk ini. InsyaAllah nanti kalau ada masa, insyaAllah kita akan buatlah poster yang sesuai untuk ringkaskan idea Ar-Razi ini dan membawalah untuk kita lebih menghargai sebenarnya, ya, menghargai sumbangan dan juga kejeniusan Ar-Razi ini. Sebab beliau ini menjadi doktor, ya, dia doktor dan juga dia filsuf Islam, dan dia nampak keburukan daripada mabuk itu sendiri first hand. So orang-orang yang dirawat ini, contoh dikatakan mabuk berlebihan itu nyaris saja ditimpa penyakit stroke. Mabuk itu mengakibatkan kelemahan sistem saraf. Itu bukan daripada didengarnya ataupun dibacanya daripada buku-buku. Tidak. Yang dilihatnya sendiri kerana beliau adalah seorang medical practitioner. Ini doktor yang terlatih dan juga memang
yang telah menjadi doktor besar lah pada zamannya itu. Okey. Jadi begitu mabuk ini. Dan seterusnya mungkin kita di Malaysia ini kita boleh gunakanlah cara berfikir yang sebegini untuk memahamkan orang-orang di sekeliling kita ataupun orang-orang yang suka untuk memabuk-mabukan kita. At least kalau dalam Islam of course haram kan. Tapi bagaimana kita untuk memahamkan orang-orang yang tidak beragama Islam ataupun orang yang tidak mengamalkan Islam itu. Mungkin dia Muslim tapi dia tidak mengamalkan Islam. Macam mana untuk tackle logik dia? Ialah kita bawakan hujahan yang seumpama Ar-Razi ini. Sebab dan juga yang lebih penting ialah untuk kita menyokong sebarang usaha sama ada daripada pihak kerajaan ataupun pihak bukan kerajaan, NGO sebagai contoh, untuk menggerakkan kempen untuk menyokong kempen untuk menyokong kempen yang misalnya yang interfere yang menghalang daripada budaya mabuk ini berterusan dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, kita kenalah sokong, nyatakan sokongan kita kepada kempen menaikkan hukuman kepada driver pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk, driving under influence DUI. Pemandu mabuk kita naikkan hukumannya. Dan juga yang telah membunuh, itulah kan, mungkin ini sebagai balasannya dia perlulah bertanggungjawab dengan nyawanya, sebagai contoh, kita andaikan begitu, ataupun ditinggikanlah dan dimaksimumkanlah hukumannya sebab mabuk ini bukan alasan untuk yang wajar untuk kita tatarus, untuk kita melindungi diri kita dengannya. Kata saya drive dan juga saya bunuh seorang budak, tapi saya mabuk, saya di luar daripada kawal fikiran saya. Tidak ada orang suruh kamu mabuk dan drive, kan? Dan benda ini berlarutan, apatah lagi di dalam musim-musim perayaan, khususnya maaf cakap di dalam perayaan, perayaan yang selain daripada hari raya lah, selain daripada hari raya. Dan bertahun-tahun bertahun-tahun kita sudah dengar kisah yang sama, dan saat di mana beberapa negara di barat mengenakan hukuman yang sangat-sangat tinggi kepada orang yang drive dan juga telah drive dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kematian orang yang dilanggarnya. Setengah kerajaan di barat telah memberikan hukuman yang maksimum. So kenapa tidak Malaysia? Mabuk itu bukan budaya kita, dan juga mabuk ini kalau kita refer kepada agama-agama besar di Malaysia ini, Kristian tidak suka mabuk. Dia akan mengakibatkan gluttony dan juga membawa kepada penyakit moral yang lain, 7 deadly sins itu. Kita bagi kepada Buddha pun tidak suka mabuk. Kita bagi kepada Hindu pun tidak suka mabuk. Maka benda itu haram lah, apatah lagi Sikh dan seumpamanya. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita membiarkan budaya mabuk ini atas dasar budaya dan juga menjaga adat dan seumpamanya diteruskan dalam arti kata apa, sampai memudaratkan orang lain. Itu yang case driving itu yang biasa diviralkan lah Kalau kita pergi ke kawasan kampung, khususnya saya ini tinggal di Sabah. So kada dengar cerita adik-beradik bertetak maksudnya dia angkat parang dan juga dia saling bertetak. Itu benda yang sudah common lah, agak biasa didengar. Biasa didengar tapi tetaplah tidak bagus kan, sebab gara-gara mabuk bergaduh dan akhirnya seorang abang membunuh adiknya. Benda itu tidak baloi untuk engkau bunuh adik kau gara-gara engkau mabuk, kan? Ataupun gunakan senapang angin ataupun yang kita di sini namakan sebagai bakakuk. So untuk sakiti orang yang lain.
dan bergaduh dan supaya teriak-teriak, apatah lagi berteriak dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat sekeliling. Hal ini yang jarang di-highlight. Ya jarang di-highlight tetapi juga selalu berlaku. Kan? Tapi juga selalu berlaku. Means mabuk ini sudah tidak ada lagi lah menjadi alasan untuk kita menyokong bermabuk-mabukan ini. Sebab implikasi buruknya itu sudah terlalu jelas, khususnya bagi orang-orang yang berakal lah. Tapi isu kita di Malaysia, benda itu, mabuk ini sudah menjadi industri, dan juga pembukaan kilang-kilang arak. Bagi sebuah negara Islam membuka kilang arak, benda ini kontradiksi yang sangat-sangat besar lah. Tetapi ini sekadar luahan, kan. Nanti takut jadi isu pula belakang hari, isu pula. Benda itu kontradiksi lah. Banyak sebuah negara Islam yang menjulang bendera bulan bintang, yang menjulang kalimah Allah Ta'ala, kena membuka kilang arak sejak daripada 70-an sampai ke tahun 2021 ini di Malaysia. Jadi itu hal yang perlu kita sama-sama fikirkan. Dan juga kenapa saya up isu mabuk dan juga implikasi ini, ada setengah sahabat dia fahami mabuk yang saya maksudkan di sini kononnya mabuk kuasa, mabuk politik. Itu terpulang kepada tafsiran diorang lah, tapi yang saya bawakan di sini ialah mabuk the real mabuk yang sampai memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Itu yang saya mau kita mau highlight lah isu itu. Kita sudah boring lah dan juga kita agak marah lah kepada bagaimana isu ini masih lagi tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Bagaimana seorang perempuan yang drive under influence, melanggar budak-budak main basikal, walaupun of course memang budak itu pun bersalah main basikal di tengah jalan, bukan di tengah jalan tapi dari kawasan banyak kereta, dan pada waktu malam lagi dimaklumkan. Tapi pada masa yang sama kita boleh jadikan itu sebagai alasan, katanya okey, so itu kesalahan budak-budak tu dan perempuan yang mabuk ini tidak diberikan hukuman yang setimpal. Dan kita tidak mahu hukuman ini, kita mahu pengubahan sistem supaya benda ini tidak berulang lagi. Benda ini tidak berulang lagi sebab implikasi, sebab mabuk ini merugikan kita sebagai masyarakat. Dan mabuk ini secara tidak hanya terhad macam kita katakan tadi, tidak hanya terhad kepada mabuk minum, begitu juga dengan mabuk dadah, mabuk dengan ganja dan sebagainya. Walaupun itu tidak dinamakan sebagai mabuk, biasanya dinamakan sebagai ketagihan, tapi basically same thing, kerana menjadikan seorang tu high, rasa high dan juga rasa high lah. Okey, jadi begitu kita faham melalui e-buku ini bagaimana sebenarnya sejak dahulu lagi usaha untuk memahamkan masyarakat tentang bahayanya mabuk ini sudah berlaku secara ilmiah, even daripada zaman Ar-Razi ini. Bahkan kalau sebelumnya mungkin hanya terhad kepada perbahasan dalil, Allah katakan mabuk ini haram, dan juga mungkin melalui penghayatan secara peribadi. Misalnya seorang A dia hidup dengan bapa yang alkoholik, so dia nampaklah keburukan alkohol itu. Tetapi bagi orang yang tidak hidup dalam keadaan begitu, sukar untuk dia memahami, kan, dan kita tidak maulah yang situasi kita ini sudah nasi menjadi bubur, kan. Kita kalau boleh kita mahu sediakan payung sebelum hujan supaya kesedaran itu muncul dan juga naik, dan akan menjadi sebuah kesedaran kolektif bahawa mabuk ini tidak ada faedahnya, bahawa mabuk ini macam berucap lah mabuk ini langsunglah tidak ada faedahnya. So kita kena anti lah, dan kita kena ajarlah kepada anak-anak kita, budak-budak kecil, bahawa benda-benda mabuk ini akan tidak bagus,
tidak sehat, unhealthy habit, dan akan hanya mengakibatkan seorang itu menjebakkan dirinya di dalam tahlukah, dalam kebinasaan. Jadi saya kira itu sajalah perkongsian untuk malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi untuk ikuti dari awal sampai habis. Untuk download buku ini, e-buku ini ada disediakan. Bolehlah pergi ke Facebook Abim Press yang rasmi ya. Saya ada letak tag di dalam tajuk live ini. Kita boleh pergi ke situ dan cari e-buku ini. Ini baru saja diterbitkan kemarin atau sebelumnya. Kemarin diterbitkan, dan juga bolehlah untuk dibaca dan dikongsikan bersama, sebab kita mau timbulkan, raise the awareness tentang buruknya mabuk ini, dan juga kita kena tentanglah kita kena tentanglah segala usaha untuk normalisasi mabuk ini, sebab mabuk ini tidak ada faedahnya. So cara Ar-Razi ini kita boleh fahami, dan juga kita boleh dihadam insya-Allah oleh sahabat-sahabat kita yang mungkin dia susah untuk faham dalil. Taib, ini sudah dijelaskan oleh Ar-Razi ini sebagai contoh beberapa mudarat daripada mabuk ini. Mudarat penyakit fizikal, mudarat penyakit pertimbangan akal yang sehat, ini mengganggu pertimbangan akal itu, dan juga akan mengakibatkan ketagihan. Okey. Jadi saya kira itu sajalah perkongsian ini. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.